selamat menyaksikan rancangan Nota di Kota bersama dengan hos anda, Dewi Seriesta. Dalam rancangan ini, Dewi akan bersama dengan artis-artis kegemaran anda, bukan sahaja penyanyi, malah pelakon, pre-ke fashion, pemuzik dan ramai lagi. Dan semuanya terutama artis-artis Sarawak yang telah menetap di luar Sarawak. Jom ikuti Dewi. Kita akan mengupas apa rancangan terbaru mereka, apa projek-projek terbaru mereka dan apa yang mereka sibuklah. Jadi ikut Dewi. Jom. Pada episod kali ini, nak tahu siapa tetamu Dewi? Jom, ikut Dewi masuk dalam. Apa khabar Bang Bob? Baik Dewi, alhamdulillah sihat. Ini adalah tetamu Dewi hari ini, iaitu Abang Bob, Bob Yusof. Siapa yang tak kenal Bob Yusof? Dewi kalau jumpa Abang Bob ni, dia panggil abang je, Abang Betul. Bob kan. Kalau semua nak tahu, Bob Yusof ni adalah antara penyanyi yang sangat-sangat hebat di Malaysia. Dan Abang Bob adalah penerima pingat emas sewaktu di World Championship of Performing Arts dan juga ahli bintang Sarawak. Betul tak? Betul. Wow. Masa dekat Los Angeles kan? Masa tu abang menang beberapa pingat. Betul. Emas. Berapa tu? Ada 6 pingat emas, 2 perak dan 3 anugerah Champion of the Year. Berdiri Blue Roman ni abang. Lepas tu ahli bintang Sarawak. Ya betul, ahli bintang Sarawak dianugerahkan ahli bintang Sarawak. Wow, tengok betapa hebatnya Abang Bob ini. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, kita akan bercakap lagi soal tu. Tapi sekarang ni Abang Bob nak belanja di makan ke? Ya, kita nak belanja Dewi makan. Abang Bob nak belanja Dewi makan masakan Pantai Timur. Tahu tak apa? Dah tahu apa tak? Abang Bob masak ke macam mana? Kita makan je dulu. Jangan bagi tahu orang. Okey. Mana makanannya? Waiter. Inilah dia makanan-makanan yang Abang Bob sediakan. Bukan Betul. Abang Bob masak tapi Abang Bob belanja. Belanja. Kita di rasa wow ni. Kita rasa hidangan Pantai Timur. Rasa belum lagi tapi tengok je dah wow. Menyelerakan. Yes. Betul. Abang boleh tak abang intro dulu mana makanan yang sebab semua nampak special. Semua special sebenarnya. Ya. Okey. Di hadapan Dewi ni adalah nasi kerabu. Kita ada roti jala, kita ada Vietnamese spring roll. roll kan. Dan kita ada nasi dagang. Nasi dagang. Dan yang paling penting sekali. Ni tu tengok ni. Asam boy cili padi. Itulah dia, Dewi ada tengok kalau semua boleh nampak kan cili padi tu. Ada 3 kat dalam panjang pula tu. Kalau Abang Bob nak tahu, Dewi suka cili. Setiap kali makan dia mesti ada cili padi. Bagus, kita boleh cili-cilikan orang. Cili-cilikan orang. Dan ini juga serai selasih. Serai selasih. Nama macam wanita cantik, serai selasih. Serai selasih. Baguslah. Okey, abang, jom kita makan boleh tak? Sambil kita makan, Dewi nak tanyalah beberapa soalan dekat abang. Boleh, tak ada masalah. Macam tentang projek abang. Tapi sebelum tu dia nak tanya, abang dah lama menetap di Kuala Lumpur? Abang Bob sudah 16 tahun masuk 17 tahun menetap di sini. 16 tahun masuk 17 tahun. Betul. Masa tu abang lepas sekolah ke atau macam mana? Selepas saja Abang Bob menyertai pertandingan reality TV ketika itu pada tahun 2004 dan alhamdulillah Abang Bob lepas itu terus menetap di sini. Terus pindah ke sini. Keluarga abang macam mana? Keluarga abang di sini ataupun di Sarawak? Keluarga abang semuanya di Sarawak. Kira berjauhan lah. Berjauhan, wah.
Wah, mesti susah kan abang. Macam mana support yang abang dapat masa abang berjauhan dengan keluarga? Yalah, kita selalunya tinggal bersama ya, kan. Betul. Di permulaan tu memang agak kata orang tu rasa macam alamak. Sedih. Kan? Sebab sebelum ini kita memang tinggal satu rumah dengan mak ayah kita, dengan keluarga, adik-beradik kita semua. Dan pada kali itu kita terpaksa berpisah dengan mereka dan kita terpaksa tinggal berjauhan dengan mereka di tanah seberang pula tu kan, jauh kan. Jadi ya mula-mula tu rasa macam alamak apa nak buat ni, apa itu, sebab sebelum ini kita bergantung harap, tetapi kali ini kita berdiri di kaki sendiri untuk meneruskan kehidupan kita yang kita tak tahu sebelum itu, sebab kita pun hidup di bandar besar, jadi macam cabaran dia lagi kuat lah. Wah, dengar tu, itulah pengorbanan seorang pejuang seni seperti Abang Bob. Dewi salut sangat dengan abang sanggup berjauhan dengan keluarga untuk mengejar cita-cita pergi ke kota. Wow, tapi semua berbaloi. Abang dapat banyak award, abang dapat banyak pengalaman yang memang tak tergantilah pengalaman tu kan. Betul. Wah, sekarang ni abang sibuk dengan apa? Ada apa-apa projek terbaru ke? Yalah, memandangkan kita ni kan dalam keadaan yang kata orang tu pandemik ketika ini ya. Jadi segala kita punya kerja seni kita itu memang agak terbatas kata orang ya, dan memang sebenarnya banyak benda yang kita nak buat, banyak projek yang kita nak laksanakan. Contohnya macam kita nak keluarkan single sepatutnya, tetapi tergendala seketika. Namun kerja-kerja di belakang tabik itu, di sebalik kita nak menzahirkan lagu kita tu, kita nak lahirkan lagu, memang dah kata orang tu buat juga, macam mana pun kita buat juga. Cuma mungkin belum lagi lah masanya untuk kita keluarkan. Sebab susah kan nak promosi, kita susah. Cuma menggunakan platform ataupun medium terkini lah. Ya, social media lah. Paling senang tu, paling besar Instagram. Betul. Itu je lah paling penting untuk kita promote. Dan itu pun sebenarnya cara yang terbaik sekarang betul? Mengikut apa kata orang tu, peredaran zaman. Betul. Wah, betapa hebatnya Abang Bob ni. Bau dah menusuk-nusuk. Betul. Dewi tanya soalan pun tadi macam mata pun nak nak makan je. Kita nak belanja Dewi makan. Kita ada pilihan dekat sini. Dewi, terpulang kepada Dewi nak makan mana? Since ini kat depan mata, lepas tu bau budunya dekat menusuk hidung macam tu. Silakan. Dia nak cuba yang ni, boleh tak? Ini memang special. Silakan. Ya, abang memang selalu makan kat restoran ni ke? Ya. Abang tak rindu ke masakan Sarawak? Of course. Makanan tradisi sana? Sangat rindu. Tetapi kan Dewi, kalau kita nak cerita pasal makanan kita, memang tak boleh dibandingkan. Memang tidak boleh kata orang tu dipertikai lagi lah. Tetapi walaupun kita ni berjauhan daripada tanah kita sendiri di Sarawak, tetapi sebenarnya di sini pun banyak. Betul, ada banyak restoran Sarawak dekat sini kan. Dan jadi rasa pun tak susah, tak susah sebenarnya. Lagipun Abang Bob pun ada ramai kenalan di sini, restoran kan, kawan-kawan yang boleh masak. Kadang-kadang boleh juga masak di rumah kalau yang tak susah kan. Kita pun selalunya masak sendiri juga. Makan. Okey, jom. Abang Bob, tengok tak pinggan dia ni kosong? Tadi bukan kosong balik. Kosong balik. So perutnya pun kosong balik. Kosong balik. Wow. Nak rasa ni lagi? Kita ada 2 pinggan lagi kat sini. Okey, ada 2 lagi ni. Boleh rasa sambil-sambil kita sembang, sambil-sambil tu kita ngap lagi. Ngap lagi. Abang tak perasan ke satu hilang? Yalah. Satu sudah hilang. Mana dia pergi? Tak tahu, mungkin tak apa, kita cuba yang ni. Boleh. Yang ni. Boleh Sila. Sambil-sambil makan tu bolehlah borak dengan Abang Bob. Boleh, dah lama kita tak borak sama-sama. Kan. Abang Bob, dia nak tanyalah, sepanjang abang ada di Kuala Lumpur ni kan. Ya. Untuk menjadi pejuang seni ni, dalam bidang seni ni, apa cabaran abang
berjauhan dengan keluarga satu. Lepas tu dengan kita tak tahu industrinya macam mana lagi. Jadi cabaran abang tu kita nak tahu sebab kita nak inspirasi juga kepada semua yang melihat menonton rancangan ini. Okey. Cabaran tu apa sahaja pekerjaan, lain-lain cabaran, ya. Termasuk kita anak-anak seni ni memang sangat, cabaran dia sebenarnya sangat besar, ya. Cabaran utamanya selain daripada yang tadilah berjauhan apa semua tu, kita kena korbankan masa kita juga kerana separuh daripada kehidupan kita ini adalah milik masyarakat. Dan yang paling penting juga, kita ni sebenarnya sentiasa berada di hadapan untuk menghiburkan orang, membuatkan orang rasa senang, membuat orang rasa ketawa, menangis sama-sama. Tapi kalau menangis tu jarang lah kan. Dan cabarannya juga sebagai anak seni ni, macam mana kita nak maintain ataupun kekalkan diri kita ni dalam industri itu agar kita terus apa kata orang tu diterima, terus relevan kepada masyarakat, kepada industri seni itu sendiri. So itu cabaran utamanya. Itu antara nasihat juga kan, nasihat yang sangat berguna yang boleh kita pakai sebab kita tahu setiap pekerjaan tu ada risiko tersendiri, ada pengorbanan tersendiri. Jadi ini adalah antara pengorbanan abang jugalah yang cabarannya kan. Nak tahu lepas ni apa projek terbaru abang? Projek terbaru macam kita sebut tadi pun sebenarnya ialah kita sebenarnya sebagai anak seni ni, sebagai seorang penyanyi lah ya, sebagai kalau anak seni tu mungkin banyak sangat dia punya cabang ya. Sebagai seorang penyanyi kita kena ada satu produk. Bukan produk yang kita makan ke, produk je bukan. Produk kita adalah nyanyian. Maknanya kita sentiasa apa kata orang tu melahirkan ataupun mencari karya-karya lagu-lagu terbaik untuk kita sampaikan kepada peminat-peminat kita yang berada di luar sana, kepada penonton-penonton kita. Mungkin itu adalah satu kata orang tu yang harus kita maintain. Walaupun mungkin macam Abang Bob ni kadang-kadang ambil masa setahun, 2 tahun untuk keluarkan satu lagu baru ataupun 2 lagu baru. Tapi kata orang tu tetap ada dekat situ, tetap ada album ataupun single, lagu terbaru macam itu. Kena ada. Tu maknanya kita kena ada satu produk dan kekalkan benda tu, kekalkan. Maintain benda tu. Ya, betul. Macam Abang Bob ni memang dari dulu terkenal dengan lagunya yang first single dulu kan, Cinta Seorang Teman. Dan untuk pengetahuan semua, ini memang lagu yang sangat sedap dan Dewi dirasa bukan Dewi sajalah, semua orang suka lagu ni. Abang makan. Apa tu? Boleh tak dirikan sikit je chorus lagu tu? Boleh. Keluar undang sekejap lagi. Ini semua permintaan ya? Permintaan bukan permintaan. Permintaan semua. Gitu. Sikit ya. Live, okey? Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Sejak bila berputiknya cinta kita menjadi rahasia yang tersimpan, mewujudkan kenyataanku, tak sanggup kehilanganmu. Manja je. Okey, perut pun dah kenyang. Abang bawa kenyang? Alhamdulillah kenyang. Semua makanan kita dah habiskan. Licin. Abang bukan chef tapi abang belanja je tadi. Betul. Dewi ada satu soalan yang sangat interesting. Abang kalau bukan penyanyi, apa yang abang cita-citakan? Kalau bukan penyanyi, abang nak jadi apa? Saintis ke, polis ke? Wow. Abang ni sebenarnya kalau ikut cita-cita daripada dulu memang banyak cita-cita. Banyak. Tapi alhamdulillah sebenarnya dalam kehidupan abang lah kan, cita-cita tu semua berjaya abang lakukan. Ya ke? Ya. Salah satunya? Untuk pengetahuan anda semua, sebenarnya sebelum abang bergelar seorang artis, abang bekerja di salah sebuah agensi di Sarawak, iaitu Tabung Baitul Mal Sarawak. Dan mungkin kalau bukan penyanyi, abang tetap akan terus bekerja di situ sehingga sekarang. Dan abang menjadi seorang penolong pegawai tadbir di situlah. Adakah itu antara impian abang untuk bekerja di situ? Ya, dulu kalau ikutkan macam saya nak jadi seorang
penyanyi dan sekarang ini memang bergelar penyanyi. Saya nak menjadi seorang cikgu dan saya pernah menjadi cikgu dan kini pun saya kata orang tu memang mengajar, mengajar choir, mengajar menyanyi dan lepas itu saya kata saya pernah bercita-cita untuk menjadi seorang koreografer, penari. Dan saya pernah bekerja sebagai seorang penari di kementerian di Sarawak. Dan kata orang tu saya pernah menjadi penari di kumpulan kami dan kemudian saya kata saya nak jadi seorang pegawai yang kerja office yang duduk aircon semua, dan akhirnya itu saya berjaya buat. Satu persatu tu saya dah jalani lah kata orang. Dan akhirnya saya berada di sini juga kerana ini adalah apa yang saya minat. Yang impikan juga. Wow, Dewi rasa macam terinspirasi dengan cerita-cerita abang, sebab dia memang selalu jumpa dengan abang Bob. Kami selalu membuat persembahan bersama. Tapi ini antara momen yang dia rasa kita betul-betul share cerita pengalaman abang Bob, achievementnya. Wow, everybody, inilah Bob Yusof. Dan hari ini kita langkah berdua menuju gerbang bahagia yang tercipta. Seterusnya, apa yang abang nak buat in the future? Adakah abang tetap untuk menjadi penyanyi ataupun mungkin ada bisnes ke, mungkin ada apa ke? Sebenarnya abang ni suka mencari benda yang baru di dalam industri, di dalam diri abang sendiri ya. Mungkin kata orang tu abang sentiasa belajar apa sahaja tentang seni dan mungkin kita boleh cari pendatang baru dalam industri muzik itu, dan di mana kita boleh asah bakat mereka dan jadikan dia seseorang yang mungkin berjaya dalam industri muzik. Dan saya rasa saya macam ingin, mungkin akan datang kita tak tahu menubuhkan akademi ke, kan? Jadi bolehlah kita collaborate sama-sama. Di mana? Di sini ataupun di Sarawak? Ya, mungkin kita boleh kolaborasi. Kita boleh kata orang tu antara di sini, antara di Sarawak. Tetapi sebenarnya saya percaya bakat-bakat yang ada di negeri kita sendiri itu memang sangat besar, sangat ramai yang mempunyai bakat yang sangat kata orang tu besar ya. Jadi kita nak memperkenalkan sedikit demi sedikit. Ya. Okey, antara soalan yang Dewi nak sangat tanya juga, banyak soalan ni untuk abang. Okey, kalau dekat Malaysia abang nak kolaborasi dengan artis mana, penyanyi mana? Kalau dekat international siapa? Boleh tak? Kena fikir. Ada ramai kan? Sebenarnya ramai yang kita nak ingin berkolaborasi. Ramai sebenarnya yang tapi dalam sejarah hidup abang dah pernah berkolaborasi dengan salah seorang biduanita negara, Allahyarhamah Rosyah Cik, di mana beliau adalah salah seorang penyanyi yang popular dengan lagu-lagu asli dia. Dan saya berpeluang untuk berkolaborasi bersama dengan beliau di album pertama saya dulu. Dan alhamdulillah itu salah satu benda yang mungkin sudah tercapai. Tetapi kalau zaman sekarang ni kita nak explore lagi, kita nak duet dengan siapa-siapa yang mungkin ada yang belum kesampaian juga. Kita nak kolaborasi dengan Dayang Nur Faizah. Artis Sarawak sendiri juga, antara yang hebat juga di Sarawak. Saya rasa beliau seorang yang ada kata orang tu kelas dia tersendiri. Jadi antara saya pernah duet dengan Dayang, tetapi duet untuk betul-betul yang untuk kita lagu punya lagu sendiri, InsyaAllah one day insyaAllah. Dan apa tadi, international. Orang putih ke? Orang putih ni, lama. Saya kalau orang putih ni ramai juga. Cewah. Tapi saya teringinlah kalaulah diberi peluang, kalaulah betul-betul diberi peluang, saya terasa saya nak duet lah dengan Celine Dion. Wow, Celine Dion. Why? Kenapa Celine Dion? Sebab saya nampak dia punya lagu-lagu yang memang banyak powerful song dan saya rasa macam saya kalau boleh tu, kalaulah tiba-tiba dapat offer kan, memang takkan tolak lah. Why am I not surprised? Sebab suara abang dengan
Kalau kita tengok suara abang lantang, besar dan selindian pun sama. Jadi rasanya kalau tak ada masalah untuk duet tu. Tapi kalau ada rezeki, tapi tak dia jauh salah, lah. jauh. Ada jauh lah. Itu sahaja apa. Sebenarnya ada banyak sebenarnya dia nak tanya Abang Bob yang boleh kita share kepada semua. Tapi masa mencemburui kita. Jadi diucapkan terima kasih banyak kepada Abang Bob. Sama-sama. Kerana datang on set untuk share dengan kami kepada penonton semua tentang achievement abang, apa challenge abang yang abang dah lalui. Terima kasih. Sudah tentu ia telah menginspirasi ramai, termasuk Dewi juga sendiri. Terima kasih banyak abang. Terima kasih juga kepada Dewi. Terima kasih juga kepada semua. Terima kasih belanja. Sama-sama. Terima kasih juga kepada restoran untuk makanan-makanan yang sangat-sangat sedap tadi. Serius sedap. Datang. Terima kasih abang. Abang, dia nak request last lagi. Boleh banyak request. Okey. Satu je tadi favourite song. Sekarang ni dia nak request lagu terbaru abang. Oh, lagu terbaru. Yang baru release tu. Okey, baik. Kita sikit lah ya. Okey. Dan hari ini kita langkah berdua menuju gerbang bahagia yang tercipta buatmu. Percayalah wahai kekasihku, akan kau ku sayang seumur hidupku. Hati Dewi macam macam tu je abang, macam jatuh cinta dengan suara abang ni. Aduh, terima kasih abang, terima kasih. Kita jumpa lagi di episod akan datang waktu yang sama. See you. Duhai